Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kita harapkan hari anda sudah mula dengan cukup baik sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari kepada anda semua yang sekarang ini sedang menonton Wanita Hari Ini untuk siaran 30 Mac 2022 Rabu bersama saya Hawa Rezwana dan juga Sugita. Ya, Hawa, dan bercakap mengenai tarikh hari ini 30 Mac. Pagi tadi saya tengok kat Instagram ramai juga kawan-kawan saya memuat naik gambar di Instastory mereka, katanya National Husband Day. Tapi tak tahulah sama ada hari ini National Husband Appreciation Day lah macam tu. Tapi apa pun 30 Mac juga merupakan hari kesedaran bipolar sedunia. Jadi sama-samalah kita mengambil inisiatif untuk mengambil tahu pelbagai penyakit mental, dan kita juga digalakkan, Hawa, untuk berkongsi info-info yang sahih bersama dengan semua orang berkaitan penyakit mental. Kalau hari ini juga hari jadi anda, selamat hari lahir. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki, insya-Allah. Dan sebenarnya kan menghampiri tarikh 1 April ni, wow, macam-macam yang akan berlaku pada 1 April ya. Antaranya pembukaan sempadan negara dan juga Singapura. Ramai yang tak sabar-sabar nak ke Singapura. Orang Singapura pun tak sabar nak ke Malaysia. Harap dia sebuah persediaan dari segi SOP pun masing-masing kita patuhlah. Betul. Tapi kalau di Singapura, di luar ya, kalau outdoor tak perlu pakai pelitup muka lagi dah. Tapi di Malaysia masih lagi perlu ya. Sebenarnya penonton, Hawa tak sabar-sabar nak keluar untuk bercuti. Sebab pagi tadi saya masuk pun Hawa dah tanya saya, Sugi, awak akan ke Singapura ke? Tapi Sugi dah pernah ke Singapura kan? Okey, apa pun bercakap mengenai 1 April ini, seperti mana yang anda tahu, pencarum yang berhasrat mengeluarkan simpanan RM10,000 daripada KWSP ataupun kumpulan wang simpanan pekerja mereka di bawah kemudahan pengeluaran khas boleh membuat permohonan mulai 1 April ini melalui portal pengeluarankhas.kwsp.gov.my. Ataupun anda boleh terus ke aplikasi iAccount ya di telefon bimbit anda. Okey, dan seperti yang dikongsikan, kelayakan ialah untuk ahli KWSP berumur bawah 55 tahun dan mempunyai jumlah simpanan KWSP sekurang-kurangnya RM150 dan amount maksimum untuk pengeluaran ialah RM10,000. Amount pengeluaran minimum ialah RM50 dan pastikan anda tinggalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun satu. Dan anda bolehlah mengambil tahu lebih lanjut mengenai syarat-syarat kelayakannya dan apa yang anda harus lakukan melalui portal KWSP sebelum anda membuat permohonan mulai 1 April ini. Dan Sugi, kita pun nak ingatkanlah, bila kita dah boleh keluarkan melalui akaun KWSP ni, kita pun kena berhati-hati sebab takut ada pihak yang tak bertanggungjawab ni, dia target mereka yang tertentu. Mulalah ada pelaburan yang tak wujud dan sebagainya. Jadi berhati-hati, panggilan telefon, mesej ataupun orang yang kita rasa ini boleh dipercayai, kita kena selidik betul-betul. Peringatan yang sangat baik, Hawa. Terima kasih, Hawa. Okey, dan bercakap mengenai 1 April ini, Hawa, seperti mana yang kita tahu, kalau sebelum ini kita seringkali mendengar terma pandemik. Kalau sekarang ni, kebelakangan ini dan selepas ini, kita akan mendengar terma endemik. Itulah, bilalah kita nak ke fasa endemik. Tetapi rupa-rupanya sebelum kita nak ke fasa endemik, kita akan ke fasa peralihan ke endemik dulu 1 April nanti. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan TikTok ini. Tadi kita telah menerima pengumuman daripada Perdana Menteri kita berkenaan dengan peralihan ke fasa endemik. Kemungkinan besar akan bermula pada 1 April tahun ini. Antara yang menggembirakan kita, terutamanya kepada yang beragama Islam, salah satu SOP yang telah dilonggarkan adalah solat berjemaah di masjid ataupun surau sudah boleh merapatkan saf, maksudnya tidak ada penjarakan 1 meter lagi. Tapi kita sendiri yang perlu menjaga diri kita dan juga untuk mengelakkan kemudaratan terjadi kepada orang lain. 세상의 목소리 그 부정하게 커버린 거짓거리 outsider.
Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring di pelukanmu walaupun untuk sejenak. Okey, endemik seperti mana yang anda pun sudah tahu ada pelbagai kelonggaran diberikan tetapi masih lagi ada SOP yang harus ikut kita semua, kita ikut. Dan hari ini kami nak berkongsi bersama dengan anda apakah sebenarnya itu fasa endemik. Living with COVID, orang kata hidup bersama dengan virus COVID ini. Adakah kita akan bebas sepenuhnya? Tak ada lagi SOP yang tertentu. Itu yang kita nak dapatkan penjelasan lagi. Dan adakah anda sudah bersedia dari segi mentalnya untuk kita ke fasa peralihan ke endemik ini? Anda boleh kongsikan di Facebook kami WHI TV3 dan jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram WHI TV3. Jadi seperti yang Hawa dah katakan, kalau ada apa-apa persoalan cepat-cepat tanyakannya di ruangan komen itu dan kalau sempat kami akan bertanyakan soalan anda kepada panel-panel di studio sekejap sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Sehubungan dengan itu, setelah mengambil kira pelbagai faktor, melakukan penilaian risiko, mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan serta meneliti syur dari Menteri Kuartet, hari ini saya ingin mengumumkan bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Beberapa minggu lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan negara bakal memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April. Perkabaran berita gembira ini dilihat telah disambut baik oleh seluruh rakyat Malaysia dan turut mendapat reaksi yang positif. Rata-rata, rakyat sudah tidak sabar menjalani kehidupan lebih bebas seperti sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Fasa peralihan ke endemik ini merupakan salah satu langkah keluar bagi membolehkan kita semua menjalani semula kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun rakyat berperang dengan penularan wabak COVID-19. Namun persoalannya, sejauh manakah makna fasa peralihan endemik itu difahami oleh setiap rakyat Malaysia? Dan apakah peranan dan perkara yang perlu dilakukan rakyat bagi memasuki ke fasa ini? Okey, 1 April nanti bermulalah fasa peralihan ke endemik. Belum lagi endemik. Jadi, Sugi, apa bezanya endemik dengan fasa peralihan ke endemik ni? Saya tahu tapi tak nak bagi, informasi yang salah. Jadi kita terus tanya kepada tetamu kita di studio. Okey, Hawa. Baik, kita bersama dengan Dr. Muhammad Fadli Khari selaku pakar perubatan kesihatan awam. Selamat datang, Doktor. Dan terima kasih bersama kita untuk berkongsi informasi hari ini berkaitan dengan endemik. Dan kita juga bersama dengan Encik Muhammad Hafiz Abdul Rahim selaku Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik Majlis Keselamatan Negara. Selamat datang Encik Muhammad Hafiz. Tadi saya bergurau dengan Encik Muhammad Hafiz. Kata sekarang dah tak dapat SMS daripada MKN. Dah pandai jaga diri lah. Ya, betul. Okey, baik. Doktor dan juga Encik Muhammad Hafiz. Kalau tadi saya berkongsi dengan penonton juga. Sebelum ini seringkali mendengar terma pandemik. Sekarang akan mendengar endemik. Okey, jadi kita mulakan dahulu dengan berkongsi bersama dengan penonton. Apakah itu sebenarnya endemik? Apa yang sepatutnya kita faham mengenai endemik? Siapa nak kongsikan? Encik Muhammad Hafiz? Boleh. Okey. Secara mudahnya, layman je, endemik, penyakit tu ada lagi. Tetapi kadar jangkitan dia dan juga kita punya kemampuan untuk mengawalnya dalam keadaan stabil. Baik. Pendeknya itulah. Kalau saintifik dia mungkin ada. Doktor nak sampaikan. Kalau saya boleh tambahlah. Okey. Yang kita masukkan dengan endemik tu adalah apabila kita katakan penularan suatu penyakit tu dalam keadaan macam Cik Hafiz kata, dalam keadaan yang terkawal ataupun dia hanya tertakluk kepada kawasan-kawasan tertentu. Kita katakan malaria itu endemik untuk suatu kawasan, maknanya malaria itu hanya tertumpu pada suatu kawasan. Dia tak menular ke satu tempat yang lain. Dan pada masa yang sama, kita katakan suatu penyakit itu endemik apabila suatu penyakit itu tidak menyebabkan beban kepada sistem kesihatan
ke sebuah negara. So kalau kita katakan adakah COVID-19 ini endemik, belum lagi sebenarnya. Sebab tu dinamakan kepada fasa peralihan ke endemik. Endemik tu hanya WHO yang declare. Sebab tu kerajaan sendiri meletakkan fasa peralihan ke endemik. Betul lah. Fasa endemik ni yang kita nantikan sebenarnya seolah-olah kita boleh bebas dari makan pelitup muka dan check in dan sebagainya kan. Dan rupa-rupanya untuk beralih ke fasa endemik betul-betul akan makan masa yang agak lama juga kan? Betul. Kalau boleh dikongsikan kenapa ambil masa begitu lama sekali? Adakah seperti tempoh percubaan? Bila kita katakan COVID-19 itu betul-betul endemik, dia mengambil masa mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang pertamanya, kita perlu melihat kepada liputan vaksinasi di seluruh dunia. Hanya apabila kadar vaksinasi di seluruh dunia mencecah lebih daripada 60%, benda itu baru boleh mencegah munculnya mutasi baru. Sebab biasanya, dulu kita ingat COVID-19 dah nak settle lah, dah nak habis dah. Tapi apa yang menyebabkan penularan dia berlaku meningkat balik ada gelombang baru itu disebabkan oleh mutasi. Mutasi itu hanya tidak akan berlaku sekiranya kadar liputan vaksinasi seluruh dunia, maknanya termasuk negara-negara yang membangun, negara-negara mundur pun tinggi. So maknanya kalau tak ada mutasi baru, waktu itulah kita boleh lihat COVID-19 itu terkawal. Okey, baik, faham. Dan Encik Muhammad Hafiz, kalau kita lihat angka yang direkodkan, kalau kita lihat terkini melebihi 15,000 masih lagi. Ada yang masih lagi risau, ada yang dah macam sebati sebab dah hari-hari kita lihat angka ini kan, dah 2 tahun pun dalam norma ini. Dan mungkin ada yang berpendapat selepas ini dah endemik, kita dah bebas, lebih bebas lah kan. Tapi sebenarnya masih lagi ada prosedur-prosedur yang harus diikut. Betul. Jadi mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan apa yang sebenarnya harus kita ikut. Garis panduan SOP selepas kita memasuki fasa peralihan endemik. Okey. Untuk 1 April nanti, fasa peralihan, kita sebenarnya buat benda yang sama je. Cumanya yang membezakan, sepadan negara dibuka. Pelancongan dah dibolehkan pelancongan antarabangsa. Kemudian kalau kita ada aktiviti, ada program waktu kalau berjabat, boleh full capacity. Tetapi digalakkan untuk mematuhi panduan-panduan lain seperti pengudaraan, mask kena pakai selalu, penjarakan tu kena ada juga, dan juga yang paling penting MySejahtera jangan ditinggalkan. Mas dengan MySejahtera tetap ada. Jadi semalam ada poster palsu menyatakan 1 April tak payah pakai mask, itu semua tidak benarlah. Kita kena pakai mask lagi. Kita dengar sendiri dari orang MKN ya. Mas dan juga MySejahtera anda adalah rakan sejati. Ya, betul. Dan lagi satu SOP yang dikongsikan juga kan, fasa peralihan ke endemik ni jumlah kapasiti tak perlu lagi 50%. Maksudnya akan lebih sikitlah orang di dalam satu kawasan tu, dewan untuk majlis perkahwinan misalnya. Jadi macam mana tu untuk penguatkuasaan, sebab masih lagi perlu jaga jarak fizikal kan, tetapi dalam keadaan yang ramai tak perlu lagi 50%. Macam mana tu? Ya, sebab itu ada ditekankan kalau dalam keadaan yang suka untuk membuat penjarakan, mask itu wajib. Pelitup muka itu wajib. Tetapi dia berbalik sekarang ni, peralihan ke fasa endemik ni adalah untuk kita menyediakan rakyat supaya bersedia sekiranya satu hari nanti diumumkan itu endemik. Sekarang peralihan baru, kita readykan publik supaya faham apa nak buat, dan macam saya kata tadi, dia balik kepada publik, pada masyarakat kita, kawalan kediri dan juga tanggungjawab dirilah. Kita mungkin tidak boleh jadi tentera, polis menjaga keselamatan, tapi kita ada peranan kita untuk menjaga keselamatan daripada penyakit ini. Faham. Kita jaga kita jugalah. Kita jaga juga, Steve. Okey. Dan doktor, bercakap mengenai pelitup muka, mask kan, mungkin ada juga yang tertanya-tanya. Saya dah pakai mask 2 tahun lebih ni. Sekarang ni fasa endemik ni, nak masuk fasa endemik ni, perlu saya pakai mask lagi? Jadi secara saintifiknya doktor, bagaimana pelitup muka itu membantu kita walaupun hampir semualah rakyat Malaysia sudah mendapatkan vaksinasi mereka kan. Jadi bagaimana pelitup muka ini membantu kita? Pelitup muka ni dia memang mengurangkan kadar risiko untuk kita mendapat jangkitan tu memang tinggilah. Bila seseorang tu, kalau kita bercakap sekarang, kalau seorang itu memakai pelitup muka, memang dia banyak menurunkan risiko kita untuk terdedah untuk penyakit. Kalau kita tengok setengah negara yang dah mula untuk melonggarkan pemakaian pelitup muka, tapi macam di Singapura misalnya, mereka dah melonggarkan pemakaian pelitup muka di outdoor. Tapi kalau kita masuk indoor, dia terus pakai pelitup muka. Kenapa? Kerana
dekat indoor, pengudaraan tak baik, maknanya konsentrasi virus kat dalam tempat tu lagi tinggi dan interaksi sosial tu lagi banyak berlaku dekat lagi banyak berlaku di dalam indoor tu sendiri. Kalau kita nak tengok transmisi virus itu sendiri, kebanyakan jangkitan sebenarnya bukanlah berlaku misalnya dalam keadaan orang tu tengah menghadiri ceramah, ada seorang bercakap kat depan tapi online dengar. Kebanyakan transmisi itu berlaku apabila interaksi sosial. Misalnya ketika kita sedang makan, ketika kita sedang berbual atau bersama-sama keluarga, waktu tu kita tak pakai mask. Waktu tu sebenarnya jangkitan tu berlaku. Itulah sebabnya. Dan itu juga menunjukkan betapa macam mana pemakaian pelitup muka itu sendiri boleh mengurangkan risiko untuk kita mendapat virus itu sendiri. Jadi kalau selepas ini ada yang orang kata orang kata ketawakan anda sebab anda pakai pelitup muka, alah masih lagi, jangan peduli, pakai saja pelitup muka itu, tapi yang penting pakai dengan cara yang betul. Betul. Pelitup muka yang tak dipakai dengan cara betul sama saja dengan tidak memakai pelitup muka. Betul, sebab ada cara dia kan, kalau pakai yang fabric kena pakai yang extra 3 ply di dalam tu kan. Satu lagi saya nak tanya kepada Dr. Fazli juga. Okey, bila kita dengar lama ni lagi kita nak betul-betul ke fasa endemik kan, mungkin berbulan-bulan, sekejap, mungkin bertahun-tahun juga. Jadi persediaan tu dari segi mental, sebab rasa macam lama ni lagi. Jadi bagaimana untuk kita nak menyediakan masyarakat kita ni? Dari segi mental lah, kita pun selalu perkatakan tentang perkara ni. Kesihatan mental dalam menghadapi pandemik COVID-19, kita tengok ramai orang kehilangan pekerjaan ataupun tak dapat jumpa orang yang disayangi semua, misalnya disebabkan oleh sekatan-sekatan sebelum ni kan. Mungkin ini salah satu juga usaha daripada kerajaan sebenarnya, fasa dalam keadaan endemik, kita mula untuk buka balik sektor ekonomi supaya kita lebih banyak dapat buka ruang pekerjaan. Kebanyakan rakan-rakan saya daripada rakan-rakan psikiatris menekankanlah dalam menjaga kesihatan mental ketika pandemik ini. Kebanyakan kita katakan kepada komuniti, fokus kepada benda yang dekat dengan kita, benda yang kita boleh kawal. Misalnya kita cakap kita tak mampu nak kawal berapa jumlah COVID yang ada kat negara ni. Kita tak tahu besok akan jadi 30,000 ke 20,000, kita tak mampu. Tapi apa yang kita mampu buat? Kita mampu buat apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita mampu untuk mendapatkan booster, kita mampu untuk pakai pelitup muka, kita mampu jaga ahli keluarga kita. Sekaligus kalau kita fokus kepada apa yang kita mampu buat, itu menjaga mental kita daripada kita rasa anxious, cemas terhadap benda yang kita tak mampu untuk kawal. Itulah yang biasanya kita beri nasihat kepada komuniti. Baik, dan selepas ni kita nak tanyakan lebih lanjut berkaitan dengan kanak-kanak yang akan bermula sekolah, warga tua dan juga kaum wanita. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sudahkah mereka bersedia untuk fasa peralihan endemik? Silakan. Apa yang saya faham, kita dah lepas ni mungkin kita dah bebas dan kita dah tak payah pakai mask macam tu. So kita dah kena terima lah COVID tu. Kalau macam demam apa semua tu dah macam biasa lah lepas ni. So mungkin kedai pun akan buka 24 jam, 7E apa semua. So kita kembali kepada normal lah. Saya fahamlah kita punya fasa peralihan ni macam slowly kita nak back to normal life, tapi saya sendiri pun tak pasti macam dari segi SOP yang akan dikenakan lah selepas ni. Tapi macam daripada yang saya nampak, daripada good point untuk macam peniaga-peniaga, mungkin macam boleh membantu dari segi ekonomi peniaga-peniaga ni. Tapi dalam masa yang sama, COVID ni still wujud. Yang saya faham tentang peralihan pandemik ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk back to normal lah, sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah kita kurang-kurangnya kita beralih ke endemik ini untuk betul-betul memberi kebebasan semula kepada rakyat Malaysia lah. Dan juga peralihan ini disambut baik oleh kami sebagai rakyat Malaysia, kerana kita merasakan bahawa inilah kita untuk grow balik dari segi ekonomi, grow balik dari segi kebebasan bersosial, di samping menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu dia perkongsian dan juga harapan semualah supaya fasa peralihan ke endemik ni cepat-cepatlah kita dapat ke fasa endemik. Okey, baik Encik Hafiz, bila kita tengok antara kriterianya ataupun antara kebebasan yang diberilah kepada premis-premis kedai makan juga, kita tak lama lagi nak ke bulan Ramadan, dah boleh bersahur di luar kepada kedai yang buka 24 jam tu kan. Jadi kepada pemilik premis tu bagaimana kerjasama yang boleh diberikan?
Okey, kita merayu, memohon kepada pengusaha makanan, tak semestinya makanan restoran tapi perniagaan lain kan. Ingat yang basic yang selalu dikatakan itu. Sediakan tempat cuci tangan, make sure pelanggan pakai pelitup muka. Kemudian MySejahtera tu ambil berat. Kena diimbaslah selalu supaya nanti senang KKM nak mengambil tindakan. Kalau apa-apa jadilah. Yang itu je dulu. Tapi yang satu lagi kita kena bulan Ramadan kan. Kena ingat kita diuji dulu. Sekarang sedikit demi sedikit kerajaan membuka peluang supaya yang macam tadi doktor dia kata mental health itu kan orang tak boleh pergi kerja, orang tak boleh berniaga, orang tak boleh keluar. Sekarang inilah dibuka peluang itu sedikit demi sedikit dan gunakanlah ia dengan sebaiknya supaya tidak lagi ada meningkat angka COVID setiap hari itu. Okey, dan bercakap mengenai bulan Ramadan, kita juga harus bercakap mengenai persekolahan kanak-kanak, doktor. Tadi doktor dah kongsikan kalau dalam ruangan yang tertutup, kalau di Singapura mereka memakai pelitup muka, kalau di luar tidak. Tetapi di Malaysia ni, kanak-kanak yang akan ke sekolah, ibu bapa pasti akan risau, paranoid. Anakku ke sekolah macam mana keadaan, kalau balik apa yang harus dibuat. Kalau ibu bapa yang bekerja hantar anak-anak ke rumah pengasuh, itu lagi merisaukan kan. Jadi apa yang harus ibu bapa tahu? Kawalan kendiri untuk kanak-kanak itu. Satu, kita apabila kanak-kanak itu pergi ke sekolah, pastinya kita nakkan satu persekitaran sekolah itu satu persekitaran yang selamat. Kita tak mahulah sekolah itu yang menjadi punca berlakunya kluster kepada COVID itu sendiri. Betul. Sebab itulah kita letakkan daripada SOP, maknanya perlukan penjarakan. Apa tu, kanak-kanak itu perlu memakai pelitup muka. Apabila cikgu mengajar pun perlu memakai pelitup muka. Tapi satu perkara, tapi secara logiklah kita fikir sendiri. Kanak-kanak setakat manalah dia mampu untuk pakai pelitup muka. Kanak-kanak golongan ataupun generasi yang memang sentiasa suka nak bermain sesemua tu. Sebab ialah kanak-kanak dengan itu memang lumrah mereka. Sebab itu kita menggalakkan untuk semua kanak-kanak, ibu bapa untuk menghantar kanak-kanak mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Sebab apabila kita berikan vaksinasi kepada kanak-kanak ini, dia dapat mengurangkan risiko mereka untuk mendapat jangkitan, mengurangkan risiko mereka untuk mendapat jangkitan COVID yang teruk. Maksudnya konsep tunggu dan lihat tu cukup-cukup lah. Dah boleh percaya dah boleh sila vaksinasikan anak anda ya. Okey, dan kita pun nak tahulah dari pihak MKN juga kan, untuk nak masuk ke fasa peralihan ke endemik ni, apa antara cabarannya agak-agak, dan ialah supaya bila kita faham kita nak cepat-cepat ke endemik, nak bebas segera, tapi kerjasama pun diperlukan juga dalam kalangan masyarakat kan. Okey, sebelum tu kalau saya boleh kongsi sedikit, kalau boleh diingat 2020, 2021, sekarang 2022, total SOP kita ada dalam 3,000 lebih. Sebenarnya Encik Hafiz, saya pun ada masanya saya confused. Sekarang kita menuju ke peralihan ni, kita akan satu SOP saja dan 9 panduan untuk rujukan semua. Dan untuk yang tak sabar atau berbimbang macam mana nak peralihan ni, kita balik kepada tanggungjawab sendiri. Selalu kita tunggu kerajaan apa nak buat. Sekarang kita kena bersama-sama kerajaan. Macam tadi kalau sekolah pun, kita boleh didik anak kita, tak payah tunggu cikgu cakap. Tahu dah sendiri nak buat penjarakan. Tahu dah sendiri kalau mas tu betulkan. Kita dah ajar anak kita saja supaya kita ready. Supaya bila rakyat atau masyarakat bersama-sama kerajaan, dia ada sifat rasa aku pun kena bertanggungjawab untuk mengawal COVID ni, insya-Allah pelaksanaan itu akan menjadi lebih mudah lah. Dan tadi Sugi pun ada cakap, dulu-dulu pun kita pun ada kekeliruan lah. Contohnya nak beriadah, boleh berapa orang, boleh ke tak, nak rentas sana-sini, macam mana keadaannya kan. Jadi mungkin kita nak fahamkan masyarakat kita juga, kalau nak tahu SOP untuk fasa peralihan ke endemik ini macam mana, di mana saluran yang paling mudah untuk kita nak tahu SOP yang dengan jelas sekali. Okey. Pertamanya boleh rujuk laman web MKN. Keduanya laman web KKM saya percaya ada. Dan juga saluran media sosial MKN, KKM pun ada. Dan juga saya percaya KKM dan MKN ada keluarkan infografi yang lebih mudah. Untuk senang disebarkan di WhatsApp. Instead of kita sebarkan berita palsu, kita sebarkanlah SOP sebenar, maklumat sebenar tentang peralihan ke fasa endemik. Jadi jangan percayai poster daripada sumber-sumber yang berlainan lah. Hanya daripada dua sumber ini yang sahih. Tapi kalau boleh saya tambah soalan Encik Hafiz. Ramai juga keliru. Lepas dah masuk fasa peralihan endemik ni,
perlukah saya kuarantin? Macam mana proses kuarantin ni? Berapa hari? Mungkin boleh terangkan sedikit di sini. Okey, yang orang kita lah ya. Kalau sekarang dah boleh test sendiri di rumah. Yep. Kalau test positif atau negatif, declare lah di MySejahtera. Okey, kalau positif, ada peraturan. Senang, di MySejahtera tu ada tulis duduk rumah buat apa, nak duduk di mana. Lepas ni dia akan update. Hari ni kita update, ada batuk lagi tak? Ada sesama ada, kita akan update dan sehinggalah kita negatif balik. Sekarang kalau macam dulu kena call KKM, kena tanya itu ini, sekarang hanya di apps MySejahtera saja kita boleh ada panduan di situ. Jadi gunakan MySejahtera, jangan terpengaruh kata nak uninstall MySejahtera lah. Jangan sesekali buat benda macam tu. Kita gunakan, kita percayalah kepada KKM dan juga MKN. Kita ini berusaha untuk mengurangkan risiko sebaik-baiknya untuk seluruh negara. Okey, ingat MySejahtera tu rakan sejati anda. Jangan sesekali berpisah dengannya. Dan doktor, kalau di sini boleh doktor juga kongsikan, kalau dah buat ujian kendiri sendiri di rumah, perlukah masih lagi perlukah mereka ke klinik untuk membuat PCR untuk dapat orang kata untuk betul-betul nak tahulah saya ni positif ke negatif? Kalau tak, orang kata dia masih lagi gelisah lah kan, tak percayai ujian ragu-ragu kendiri. lagi. Ragu-ragu. Tak perlu sebenarnya. Apabila kita, kalau seseorang tu dah memang dapat RTK, dia dah positif, dia laporkan terus ke dalam MySejahtera, dia terus pengendaliannya terus seperti kes yang positif. Tak perlu sebenarnya mereka membazirkan duit sebenarnya pergi ke klinik swasta untuk mendapatkan PCR. Dah cukup saja dengan ujian kendiri kan. Dan doktor sendiri kan bekerja dalam sektor kesihatan, ada kebimbangan tertentu tak bila kita nak ke 1 April ni? Sebenarnya kami sama ada negara nak declare kita beralih ke ataupun tidak, kami tak bimbang yang tu. Yang kami lebih bimbang adalah kadar vaksinasi itu sendiri. Sebabnya kita lihat saban hari mereka yang masuk ke ICU, mereka yang dapat COVID yang teruk adalah di kalangan mereka yang tidak mengambil booster vaksinasi itu sendiri. Itu yang kami risau sebenarnya. Dan kita menyambut baik sarana apabila meletakkan mereka warga emas yang tidak mengambil lagi booster untuk ditukar status tu, sebab ini boleh meningkatkan lagi kadar booster. Sebabnya saban hari kita punya imuniti yang kita dapat daripada vaksinasi daripada yang pertama dan yang kedua itu dia semakin menurun. Kita melihat mereka yang banyak masuk ke dalam hospital, mereka yang banyak masuk ke ICU adalah mereka yang tidak menerima booster. Kalau golongan ini ramai dan banyak, kadar booster itu rendah, maka ramailah mereka yang di ICU dan semakin bebanlah sistem kesihatan. Ini bukan untuk merisaukan anda, tapi untuk memberikan kesedaran kepada anda. Dan kalau boleh kita kongsikan komen-komen di Facebook. Cik T berkata, peralihan fasa endemik pun kita tetap kena waspada, jaga diri, biasakan norma baharu, lebih kepada penjagaan kesihatan, kebersihan diutamakan. Betul kan Encik Hafiz dan juga doktor? Betul, tepat sekali. Tapi di sini doktor, ada satu mungkin situasi lah. Muhammad Fauzan, situasinya saya masih tidak mendapat suntikan vaksin COVID-19 kerana saya menghidap penyakit anxiety, penyakit gastrik dan tekanan darah tidak stabil. Jadi telah memohon sijil pengecualian vaksinasi COVID-19. Kalau situasi sebegini, doktor boleh terangkan ataupun Encik Muhammad Hafiz ingin terangkan? Biasanya kalau untuk pengecualian yang disebabkan oleh dia tak boleh mendapatkan suatu vaksin, biasanya kita berikan dengan sebab dia mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Misalnya yang kita panggil sebagai anafilaksis. Kalau dia dapat vaksin tu, dia menyebabkan kadar alahan yang sangat teruk. So ini pengecualian. Ataupun mereka yang sedang dapat rawatan untuk kanser, rawatan aktif secara kanser. Sebarang pengecualian dia memerlukan seorang itu berjumpa dengan doktor pakar dan doktor pakar yang akan memberikan. So sekiranya saudara tersebut memerlukan pengecualian, jumpa kepada doktor pakar, kita akan nilai dan sekiranya betul boleh diberikan pengecualian, kita akan memberikan pengecualian. Ini termasuk warga emas ataupun warga tua yang ada penyakit kronik. Betul. Baik. Dan kita kalau boleh nak masyarakat kita betul-betul patuh kepada SOP ni, dan sama-sama kita nak sampaikan mereka berita yang gembira juga untuk kita hidup seperti biasa, seperti tahun sebelum 2020 tu. Jadi kan bergerak ke hadapan, mungkin kalau Encik Hafiz boleh kongsikan apa antara kelonggaran yang lain akan diberikan kepada rakyat Malaysia? Kelonggaran yang paling best adalah sembahyang tak payah jarak dah. Tapi bergantung kepada pengumuman negeri. Bila kita tengok Selangor bagaimana Melaka ada, tapi tidaklah seperti dulu. Walau bagaimanapun
Mask kena pakai juga. Mask jatuh dia kena scan juga. Itu yang paling yang ditunggulah dah lama orang kita ni kan. Dan yang lain-lain tadi dah sebut meniaga ikut lesen. Kalau dah 24 jam pun tak ada masalah. Nak pergi melancong boleh asalkan ikut peraturan-peraturannya. Yang lebih mudah dan juga yang paling penting selain daripada peraturan dalam negara, peraturan luar negara yang nak kita kunjungi itu kita kena cek dulu bagaimana. Okey, baik. Saya suka tadi Encik Hafiz highlight SOP prosedur yang paling best ya. Kelonggaran paling best. Paling best. Semua nak solat tarawih nanti. Okey, baik. Dan sebelum kita teruskan perbincangan, kami nak kongsikan bersama dengan anda TikTok, kompilasi TikTok peralihan ke fasa endemik ini. Jom kita saksikan. Nampaknya bermula 1 hari bulan April ni semua yang yang ambil vaksin Sinovac, yang tak ambil booster, anda punya MySejahtera tu akan menjadi putih lah. Maksudnya macam tak pernah ambil vaksin. Kalau selama ni anda pernah orang kata apa, diiktiraf sebagai lengkap vaksin yang sebelum ni kan. Sebelum ni anda telah diiktiraf sebagai orang yang lengkap ambil vaksin dan anda punya MySejahtera tu dia warna kuning kan. So nanti bermula 1 hari bulan April akan bertukar menjadi warna putih. Sama seperti orang yang tak ambil lah. Jadi yo, the king goes grrrr, and the poop poop boom. Gentlemen, we have just landed at Kuala Lumpur International Airport. Please be informed that your arrival will be at exit number 1, LCC Hub, LI2. For your safety, please remain seated and usage of your mobile phone is not allowed until the fastest service anniversary has been switched off. Sugi, saya tak sabar nak pergi lancong. Tapi bila boleh cuti ni, Sugi? Ke mana tu? Kalau boleh awak book tiket ekstra, saya nak ikut boleh? Boleh. Okey, dan apa pun kita nantikan 1 April ini. Tapi Encik Hafiz, kita nak faham dululah. Setakat ini, trend berdasarkan pemantauan MKN sendiri, sejauh mana masyarakat kita sekarang ini patuh kepada SOP ataupun sedikit sebanyak kita lihat mereka dah mula rasa lesu, dah rasa letih dah. Yang mana satu? Sebenarnya majoriti masih lagi patuh. Majoriti. Tetapi yang patuh itu tidak diwar-warkan. Kita selalu highlight yang tak patuh tu. So kita assume macam nampak ramainya tak patuh lagi kan. Jadi pada yang tak patuh, kita minta saling mengingati, saling tegur satu sama lain. Bukan hendak mengancam atau mengutuk, menghina, tetapi untuk selamatkan kita sama semua. Dan juga sebab kita nak mengelakkan sistem kesihatan kita berhadapan dengan masalah. So untuk kita membantu KKM, dan kebetulan hari ini Hari Doktor Sedunia. Kita ada peranan kita. At least kita jaga keluarga kita dulu cukup supaya menyenangkan sebab ada efek dia tu. Andai kata kalau kes makin memburuk, na'udzubillah lah, tapi nak tanyalah supaya kita tak putus asa, ada kemungkinan ke MKN akan perketatkan lagi SOP? Dia bergantung kepada penilaian ketika itu. Banyak faktor kena ambil kira. Faktor KKM, faktor MKN, pilih RM dan juga ekonomi pun kita ambil kira. Baru kita decide. Globally juga kan? Yes. Jadi ia juga bergantung pada kita rakyat. Bagaimana kita membantu dalam mengurangkan bilangan kes lah. Baik doktor, di sini mungkin doktor boleh kongsikan juga. Tadi kita bercakap mengenai pelitup muka, penjarakan fizikal. Kita mungkin tidak menyebut mengenai sanitizer. Okey, adakah sanitizer ini masih lagi penting dalam pergerakan harian kita? Sebab saya tengok anak buah saya yang 2 setahun pun dah pandai dah sanitizer kan, lahir-lahir dah guna sanitizer. Jadi adakah selepas ini sanitizer ini masih lagi penting? Sebab sejujurnya doktor, saya lihat orang tidak begitu kisahkan penggunaan sanitizer sekarang ini. Sebenarnya sanitizer ini masih lagi penting. Dia sebenarnya dalam apa-apa penyakit yang kita panggil sebagai penyakit respiratory, penyakit bawaan udara misalnya, apa-apa cecair yang ada pada tangan tu sebenarnya boleh menjadi punca jangkitan daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Sebab tu kita menggalakkan sentiasa mencuci tangan. Kalau ada penyakit influenza pun kita kata sentiasa mencuci tangan. So maknanya untuk COVID-19 ini juga
kita memang galakkan semua orang untuk sentiasa mencuci tangan. Baik. Sugi, saya tunjuk tadi ada ada ke? Saya tak lihat. Tak apa, lepas ni saya akan gunakan sanitizer. Baik, di penghujung ini doktor dan juga Encik Hafiz, mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan apakah harapan MKN buat rakyat Malaysia dan juga negara kita Malaysia dalam fasa peralihan endemik ini. Harapan kami adalah kita pernah kena duduk rumah, kena tak boleh pergi kerja dan sebagainya. Mental health pun timbul, ekonomi pun tak berapa nak elok waktu itu. Sekarang masanya kita kena bergerak bersama-sama, negara. Kita saling membantu satu sama lain untuk menaikkan semula negara ini di landasan yang betul. Ekonomi kita naik, aktiviti rakyat boleh berjalan seperti biasa walaupun ada SOP sedikit. Untuk menjayakan dia, tak ada cara lain melainkan kerjasama dengan masyarakat dan juga kerajaan. Dan semua berbalik kepada diri kita sendiri. Harapnya dengan perkongsian kita hari ini bersama dengan Dr. Fadli dan juga Encik Hafiz sama-sama bagi kita semangat untuk sama-sama kita sentiasa jaga kita dan putuskan rantaian COVID-19 ini secepat mungkin. Tak penat kita sebutkan putus orang kata fingers crossed. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor dan juga Encik Muhammad Hafiz. Saya nak sanitasi tangan saya. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Betul? Sila. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen Tajaan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Kita bersama dengan Puan Hartini Halim selaku pengasas Razowa dan juga Puan Suryati Ishak selaku pengedar Razowa. Selamat datang kedua-duanya. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik. Bulan puasa akan bermula minggu hadapan dan selepas itu dah nak raya. Pastinya bila sebut raya, ramai nak beli baju cantik-cantik. Kalau wanita nak pakai baju kurung, baju kebaya. Tapi dengar kata, untuk membantu mereka tampil lebih yakin, ada gedel daripada Razowa. Iaitu Ellie gedel dan juga Zuko. Men's lelaki. Wanita dan lelaki. Boleh terus kongsikan, Puan. Okey, hai Sugi. Saya Tini daripada Razowa. Pengeluar bengkong bersalin, bengkong untuk kurus di pertama nombor 1 di Malaysia. Ingat bengkong, ingat Razowa, zap terus kurus. Okey, hari ini saya cerita tentang Ellie gedel. Ellie gedel ni sangat-sangat dia berfungsi untuk membentuk semula badan, untuk membantu mengempiskan perut yang buncit dan juga untuk mengurangkan saiz pinggang 3 hingga 5 cm serta-merta. Sebab apa? Sekarang dah nak raya. Ada baju-baju raya yang lama yang cantik-cantik lagi lah, 2 tahun tak raya. Jadi mungkin ada baju lama yang tak muat tu, kita boleh pakai dengan bantuan Ellie gedel. Ini untuk wanita. Selain daripada tu, dia punya material dia yang saya sukalah, dia material dia sangat-sangat selesa dipakai sebab dia lembut sampai kan ada yang pakai naik Gunung Kinabalu Sugi. Naik gunung pun boleh. Ya, boleh selesa, nak tunjuk betapa selesanya dipakai. Lepas tu dia ada tulang yang dapat support pinggang dan juga untuk mengurangkan sakit pinggang dan juga membantu pesakit-sakit slip disc. Okey. Yang ini kita panggil ini untuk wanita. Baik. Untuk wanita. Yang ini untuk lelaki, Zuko Men's Girdle ni. Okey. Apa bezanya ialah untuk lelaki dia ada part alat sulit tu dia boleh ada poket berlubang untuk mudah pergi ke tandas. Okey, faham. Sangat selesa. Sekarang yang special Sugi, hari ini kita ada combo lah. Combo dua-dua ni, kalau beli combo 2 ni dia akan dapat promosi. Dapat free percuma food file untuk tumit pecah. Baik, Puan Hartini, tapi saya nak tanya, biasanya kita kalau cakap mengenai gedel untuk wanita sahaja, lelaki ni kurang sedikit ataupun hampir tiada lah. Tapi ni ada. Apa keistimewaan gedel lelaki ini sebenarnya? Saya mulanya cerita sikitlah macam mana cetusnya dapat idea ni kan. Bila kita buat gedel wanita, ramai pula permintaan daripada lelaki katanya, lelaki tak ada ke? Memang rata-rata rakyat Malaysia pun memang ada masalah perut buncit, betul tak? Jadi apabila masalah perut buncit ni ramai lelaki memerlukan, jadi di situ kita buat R&D dan membuatkan satu khusus rekaan untuk lelaki supaya selesa dipakai. Jadi abang-abang yang main golf, yang main sukan pun sangat suka pakai ni sebab dia boleh support pinggang. Faham? Jadi ni I panggil alat bantu handsome lah. Raya nak raya pakai baju kurta, naklah handsome. Segak pakai baju baju Melayu kan. Promosi hari ini sahaja, beli combo husband and wife ke ataupun dua-dua beli Ellie gedel, dua-dua beli
ni combo 160 ke atas ataupun beli 2 kotak ni, beli mana-mana 2 kotak dapat food file. Sila hubungi nombor telefon yang tertera di atas di skrin 0132627305 0194987100. Nampak? Ini free food file ni siapa yang ada masalah tumit pecah, yang kasar, tumit kasar, ini free sahaja. Hanya untuk 50 orang terawal. So cepat-cepat hubungi nombor telefon ni. Baik. Dan di samping juga menjual orang kata produk-produk di hadapan saya ini, Gedel yang daripada Gedel ini daripada Razowa ini juga membantu menjana pendapatan sampingan. Macam di sebelah saya ini adalah Puan Suryanti Ishak selaku confinement lady dan juga stokis ya. Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana Razowa telah membantu Puan dalam menjana pendapatan. Okey, baik. Saya buat bisnes confinement lady. Jadi Razowa ialah produk yang paling ideal untuk memberi manfaat kepada pelanggan saya. Contohnya masa PKP, servis tak boleh buat. Jadi produk retail ni tetap jalan. Lebih-lebih lagi produk ni telah dikenali ramai. Setakat ni saya banyak buat bisnes secara offline, secara bersemuka. Dan bila buat bisnes dengan betul, tersusun, alhamdulillah saya dapat kereta baru hasil bisnes. Wow. Okey, dah berapa tahun Puan menjualnya? Saya dah lebih kurang 3 tahun lah. Okey, dah lebih kurang 3 tahun menjual dan kini dapatlah lihat ya, mendapat pendapatan, sudah membeli kereta. Bermula daripada dropship, sekarang akhirnya dapat jadi stokis. Okey, jadi mungkin di sini Puan hari ini boleh kongsikan bagi mereka yang juga ingin menjadi seperti Puan Suryanti, apa yang perlu mereka lakukan kalau nak jadi stokis juga? Okey, untuk siapa yang nak jana pendapatan, nak raya ni, kita ada sediakan khusus program projek duit raya bersama Razowa. Boleh hubungi nombor tertera dekat depan dalam skrin atau boleh pergi ke website kami di www.razowa.com. Sebab kami akan bantu untuk jana pendapatan RM1,000. Ini basic lah, RM1,000. Siapa yang daftar ejen, 50 orang terawal saja yang daftar ejen pada hari ini akan menerima Ellie Gedel. Hanya 50 orang pertama sahaja. Kita nak bantu 50 orang yang pantas, yang laju buat tindakan dapat Ellie Gedel percuma. Siapa yang daftar sebagai ejen hari ini, sila hubungi nombor telefon yang tertera 0132627305 019-498-7100 atau terus ke www.razowa.com. Okey, dan Puan Suryanti mungkin boleh kongsikan sedikitlah kelebihan menjadi ejen Razowa. Okey, apa yang saya suka tentang Razowa ni, produknya mudah dijual. Jadi training marketing disediakan oleh HQ. Tinggal share je. Lagi banyak kita share, lagi banyak sales. Lagi pula dia punya margin keuntungan pun tinggi. Bolehlah nak tambah di poket raya ni kan. Lagi pula macam ejen ni sebenarnya dilatih jugalah sebagai menjadi leader. Untuk grow team dalam masa yang sama, orang kata sama-sama naik. Jadi training dan support disediakan oleh HQ. Jadi lebih mudahlah nak buat bisnes. Marilah jana pendapatan bersama Razowa sebab nak buat bisnes sekarang ni mudah, tanpa modal pun boleh. Tak perlu nak post barang dan tak perlu simpan stok. Okey, baik. Jadi itu dia berkaitan dengan produk daripada Razowa iaitu Ellie Girdle untuk wanita dan juga Zuko Men's Girdle. Dan kalau anda ingin menjadi seorang ejen Razowa, anda bolehlah mendapatkan informasinya daripada nombor yang tertera di kaca skrin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Puan Hartini Halim selaku pengasas Razowa dan juga Puan Suryanti Ishak selaku pengedar Razowa. Terima kasih, jaga diri dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kami sepanjang tengah hari ini. Macam-macam perkongsianlah. Terutamanya untuk kita nak ke 1 April ini, macam-macam yang akan berlaku. Tapi khususnya di Malaysia, kita akan ke fasa peralihan ke endemik. Ya, betul. Hawa macam dah bersemangat ya nak masuk fasa endemik ni. Kelonggarannya banyak. Sangat bersemangat. Saya pun agak bersemangat juga. Kalau boleh bercuti tak lama lagi, itu akan memberikan saya semangat yang lebih sedikitlah kan, Hawa. Dan bagi anda seperti yang kami dah kongsikan di awal tadi,
mulai 1 hari bulan ini juga anda bolehlah mendapatkan melalui pengeluaran khas KWSP anda, dan seperti Hawa dah ingatkan juga, berjaga-jaga dengan wang anda, janganlah jadi mangsa scam ataupun mangsa penipuan orang lain. Jadi dan juga untuk fasa peralihan endemik ni, seperti doktor dan Encik Hafiz dah kongsikan tadi, ambil tahu SOP ataupun prosedur-prosedur terbaru ini. Walaupun ada banyak kelonggaran, kita masih lagi harus mengikut SOP yang ditetapkan. Kita harus jaga kita dan juga orang di sekeliling kita. Lepas tu SOP satulah, dan lagi yang penting dos penggalak tu, sebab ramai yang rasa okey dah cukuplah 2 dos ni kan, tak perlu lagi dos penggalak, tetapi kita nak betul-betul pastikan diri kita lebih kuat. Sama-samalah kita ambil dos penggalak dan pastikan anak-anak juga mengambil vaksin COVID-19. Okey, kita boleh lakukannya, saya pasti. Dan esok wanita hari ini akan bawakan topik keadilan yang tertangguh. Ini berkaitan dengan nafkah, dan baru-baru ini kita dengarkan cadangan daripada kerajaan supaya perintah cerai dan juga nafkah dijalankan secara serentak. Dari sudut positif ni kita lihat jimat masa lah. Tapi pastinya ada beberapa keadaan yang perlu diperhalusi lagi cadangan ini. Jadi esok adalah kupasannya, sebab mungkin ada dalam kalangan wanita yang sedang menonton WHS sekarang ini juga mangsa di mana si suami tidak lari daripada tanggungjawab, tidak memberikan mereka nafkah. Jadi esok kita nak kupas lebih lanjut. Anda kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dari sudut perundangannya. Kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup mahir dan pakar dalam bidang ini untuk menjawab persoalan anda. Jadi jangan lepaskan siaran esok untuk ketahui lebih lanjut mengenai keadilan yang tertangguh. Okey, Hawa, hujung minggu ini sudah pun bermula bulan puasa. Awak dah rasa macam nak makan apa-apa ke? Tak ada. Saya tak sabar nak berpuasa. Okey, saya dah masuk ke bulan Ramadan. Saya tak sabar nak makan kuih pelita. Itu macam wajib saya. Itu yang selalu dinantikan kan. Tahu-tahu tak ada peti sejuk. Sedapnya. Apapun kita harapkan kepada anda, jaga kesihatan semuanya insya-Allah, dan semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata